Kita ada tiga jenis tauhid. Pertama, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat wa zat. Ada orang menuduh bahawa apabila kita membagikan tauhid ini, mereka mengatakan sama seperti orang Kristian, tiga dalam satu. Orang Kristian syirik. Pertama, Tuhan yang di langit sebagai Tuhan yang disembah. Kedua, Maryam. Ketiga, Isa. Jadi bila kita tolak Islam, arti tolak Allah, tolak Nabi Muhammad, tolak Jibril, tahu gapo manusia bergapo lagu ni. Jadi bila kita tolak Islam, arti tolak Allah, tolak Nabi Muhammad, tolak Jibril, tahu gapo manusia bergapo lagu ni. Jadi bila kita tolak Islam, arti tolak Allah, tolak Nabi Muhammad, tolak Jibril, tahu gapo manusia bergapo lagu ni. Allah nanti saat duduk dan dia pergi makan 100 plus, makan 100 plus duduk siap. Apa Quran kata? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa makna ni? Qul a'udzu birabbin nas kah? Qul a'udzu birabbil muslimin kah? Katakanlah aku berlindung dengan pencipta manusia. An-Nas di situ siapa dia? Katakanlah aku berlindung dengan pencipta manusia. Malikin nas, pemilik manusia. Ilahin nas, Tuhan sembahan manusia. Ataupun kalau kita kaji kitab-kitab lain, contohnya Chandogya Upanishad, buku 6, bab 2, ayat 1, di dalam bahasa Sanskrit berbunyi Ekam Evat Vityam, yang bererti Tuhan itu satu, tidak ada yang nombor dua, serupa dengan Kul Huwallahu Ahad. Nampak persamaan tadi? Ataupun kalau kita lihat Svetasvatara Upanishad, bab nombor 6, ayat nombor 9 mengatakan na casya kaci janita na cadipa. Jangan risau, tak keluar ujian nanti. Apakah artinya? Tuhan, tidak ada Tuhan lain yang lebih besar darinya ataupun ibu bapa. Tuhan tak ada ibu bapa. Serupa dengan lam yalid walam yulad. Ataupun kita ambil Svetasvatara Upanishad, bab nombor 4, ayat nombor 20 mengatakan na sansetis tati rupam asya. Tuhan bukan untuk dilihat. Tidak ada manusia dapat melihat Tuhan dengan mata dia. Dengan mata tak boleh tengok Tuhan. Ataupun kita ambil Veda sebagai contoh, Yajur Veda bab 32 ayat nombor 3 mengatakan na tasya pratima asti. Tuhan tidak ada rupa, tidak ada image. Hidangkan, telah disajikan dengan kepercayaan orang-orang Kristian. Dalam agama Kristian ada konsep Trinity, betul? Orang Hindu pun tak kurang hebatnya. Orang Hindu pun ada konsep Trinity dia yang tersendiri. Orang Hindu percaya kepada God, G-O-D, Generator, Operator, Destroyer. Dan kata ada Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang memusnahkan. Dalam Islam kita ada tak konsep G-O-D? Ada. Allah yang mencipta, Allah yang mentadbir, dan Allah yang akan memusnahkan alam ini di hari kiamat.
Ataupun kalau kita lihat Yajurwedah bab nombor 40 ayat nombor 9 mengatakan andatma prawisantiasam butimu pasti tak faham pun angguk ajalah. Apakah artinya? Mereka menuju kegelapan. Siapa-siapa yang menyembah asam buti. Apa itu asam buti? Bukan asam boy. Asam buti berarti benda-benda semula jadi. Orang Hindu dia menuju kegelapan kalau sembah matahari, sembah api, sembah binatang, sembah pokok, sembah batu, dia menuju kegelapan. Ayat ini sambung mengatakan siapa-siapa yang sembah sambuti lagi masuk kegelapan. Apa itu sambuti? Benda yang dibuat dengan tangan manusia, seperti meja, seperti kerusi, seperti patung berhala. Orang Hindu dilarang daripada menyembah patung berhala. Siapa yang melarang orang Hindu sembah patung berhala? Bukan Syakiri. Yajurwedah bab 40 ayat nombor 9. Syirik ini kalau kita sebut dalam bahasa yang mudah, iaitu kita mensejajarkan ataupun kita mempersekutukan atau kita menyamakan sesuatu di kalangan makhluk ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ini kalau kita tak sempat taubat, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ampun dosanya. Yang lain-lain masih dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun tak sempat taubat, dengan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala masih ada kemungkinan lagi diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau syirik, sebab itu bila syirik ini kalau kita tak sempat nak taubat, tak ada harapan lagi. Apa tu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampun dosa-dosa orang yang melakukan syirik, boleh mengampunkan dosa-dosa yang lain.